Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah masa usia kami dalam bulan Sya'ban ini, serta panjangkan umur kami, jodohkan kami dapat bertemu dan bersama dengan Ramadan nanti. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan dan Ramadan kepada kami, serta terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Antaranya nikmat kita dapat bertemu semula dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan haji-haji jemaah sini sihat walafiat semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan panjang umur kita untuk dapat bertemu dengan Ramadan tak lama lagi, tuan-tuan. Sebut tentang ini terasa lain sikit ni sebab semalam kematian dua pupu isteri saya di Batang Kali, pukul 12 baru ke bumi. Umur 22, tuan-tuan. Sihat duk main ni meninggal dalam tidur. Itu semalam kami. Ayah Abu Bilal, salah satu masjid saya di Bangi, dia duk jemput saya tiap-tiap bulan, Ustaz, jadi macam ni lah konferensi. Ayah Abu tu dia meninggal. Ayah Abu Selasa meninggal, aksiden dalam perjalanan nak azan Zuhur di masjid. Umur dalam 30-an, awak muda lagi, jauh muda daripada saya. Allah. Dan sebelum tu, Isnin Selasa saya duduk warded 2 hari di hospital, bukan saya lah, jaga anak. Duduk seharian di bahagian kecemasan Sungai Buloh tu, solat pun di surau dekat forensik. Sepanjang tu ada orang meninggal. Jadi dia mari tanda, mari hing Allah tu. Dekat je, dia tak ada sini kanan kiri laku. Jadi lagilah bersungguh kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur, jodohkan kami untuk dapat bertemu dan bersama Ramadan untuk kali ini lagi, insya-Allah. Dan kita azam untuk buat yang terbaik lah, insya-Allah. Baik, kita teruskan pengajian kita, insya-Allah, pengajian hadis, pengajian sirah menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 132. Betul lah? Ke? Betul? 130? Tak belajar 130 belum lagi? Tu saya tanya Ustaz Khairuddin tadi, Tuan Khairuddin mana dia? Dia kata dah. Belum lagi sebab saya tak ada tanda. 130. Tajuk dia Asam Garam 46. Rasulullah buntu, Ummu Salamah bantu. Belum lagi Betul? Kira majoriti menang lah banding dengan ni. Jadi kita teruskan ni. Saya sebab tak tanda, betul dia ingat lupa betul kan? Al-Harith betul belum Kalau belum, mari kita teruskan yang ni, insya-Allah, tuan-tuan. Muka surat 130, Asam Garam ke-46, Rasulullah buntu, Ummu Salamah bantu. Apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buntu, jangan kita duk bayang Rasulullah singkatnya fikiran. Tak, bukan begitu, tuan-tuan. Ini gambaran. Dan kena beringat, berlaku pada saya 2 pengalaman, tak darat kepada saya tapi orang lain. Nanti saya akan kongsikan betapa sebahagian daripada masyarakat kita oversensitif, terlebih sensitif dalam hal ini. Baik, nanti saya ceritakan. Baik, kita tengok hadis kita, muka 130. Saya baca teks Arabnya. Tuan-tuan boleh tengok pada terjemahan dia di muka surat sebelahnya. Baik. Qala Az-Zuhri qala Umar fa'amiltu lidzalika a'mala. Imam Az-Zuhri, hadis ini sahih Al-Bukhari. Imam Az-Zuhri berkata,
dia perawi peringkat tabi'in, dia terima daripada Sayyidina Umar kisah ni. Dia berkata bahawa Sayyidina Umar pun berkata, kerana tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amalan. Saya buat kurungan sebagai penebus. Saya buat catatan di sini, ada kalau nak tengok dalam riwayat yang lain untuk kita rasa apa maksud dia itu, ada dalam riwayat lain antara Ibnu Ishaq, Sayyidina Umar berkata, ma ziltu atasaddaq wa asum wa usalli wa a'tiq min alladhi sana'tu yawma idzin makhafatan kalami alladhi takallamtu bih. Sejak daripada hari itu aku duk buat je ni, apa, bersedekah, berpuasa, salat dan membebaskan hamba disebabkan duk teringat pada satu perbuatan atau ketelanjuran yang pernah aku buat pada hari itu. Aku bimbang kata-kataku pada hari itu yang aku bercakap, yang aku keluarkan. Tuan-tuan, apa ceritanya lagi tuan-tuan? Hadis ni panjang, sangat-sangat panjang. Riwayat Al-Bukhari. Jarang nak jumpa hadis panjang dalam riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari dia biasa hadis panjang tu dia potong, dia buat satu dia ambil bahagian berkaitan. Tapi kalau itu jumpa hadis yang panjang ni, dia ada tarikan yang tersendiri. Hadis ni panjang asalnya dalam Sahih Al-Bukhari. Sayyidina Umar bin Al-Khattab cerita tentang pengalaman dia mengikuti Nabi bersama para sahabat Nabi untuk umrah yang berlaku kemudian nanti perjanjian Hudaibiyah kan, tahun ke-5 ke-6 Hijrah, yang mereka dari Madinah ke Mekah pakaian ihram, siap dah nak masuk Madinah nak buat umrah, tapi terhalang kan, dihalang, tak dapat masuk, sangkut di Hudaibiyah. Lalu kemuncaknya berlaku perjanjian damai antara Islam, kerajaan Madinah dengan kerajaan Mekah, yang mana perjanjian itu sudah tentu berat sebelah kan. Dan umrah habis kat situ lah, tak ada nak masuk, kena settlenya kat situ. Dalam proses itu panjang cerita tuan-tuan. Saya buat, saya tengok. Nanti kita akan baca juga. Kita tengok dulu tuan-tuan. Kita beri tumpuan kita dulu kepada kandungan ataupun apa yang tumpukan dalam hadis ini. Kata Sayyidina Umar, kerana tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amalan. Ada sesuatu, ada sikap dia, ada perbuatan dia pada masa itu yang menyebabkan dia duk teringat sampai sudah, dia pun duk ganti. Ibarat dia ganti amalan dia. Baik. Qal falamma faragha min qadiyatil kitab, setelah selesai proses ataupun urusan memeterai perjanjian, menulis perjanjian ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi pun beritahu, sebut kepada sahabat Nabi yang ada di situ, qumu fanharu thumma hliku, jom bangkit, kita pakat sembelih haiwan korban, kemudian kita pakat bercukur. Mana kata penamat kepada umrah lah. Walaupun tak dapat masuk Mekah, tak dapat tawaf, tak dapat sa'i, tapi dikira dari segi hukum ini termasuk dalam umrah Nabi SAW, kira jadi pahala dapat, dan kemuncaknya bercukur rambut. Nabi kata begitu tuan kepada sahabat Nabi. Baik. Apa yang berlaku? Qal, Sayyidina Umar berkata, fa wallahi ma qama minhum rajul hatta qala dhalika 3 marrat. Demi Allah, tak ada seorang pun sahabat Nabi yang bangkit sehingga 3 kali Nabi sebut. Nabi kata, jom habis kat sini lah, kita pakat sembelih korban, kita pakat cukur rambut. Tak ada seorang yang bangkit. Kali kedua Nabi sebut, tak ada juga. Kali ketiga tak ada juga. Macam mana tuan? Adakah kita nak nampak ini biadab sahabat Nabi, tak dengar kata Nabi ni? Kita zahir itu. Kita kena baca juga hadis sebelum pada itu, baru kita nampak tuan-tuan. Tapi kita tengok dulu ni. Falamma lam yaqum minhum ahad dakhala ala ummi Salamah. Lalu apabila melihat tak ada seorang pun sahabat Nabi yang dengar kata, yang buat apa yang Nabi perintah, Nabi, tuan-tuan bayang perasaan Nabi ketika itu, Nabi pun masuk dalam kemah dia. Dan musafir itu yang mengikuti Nabi, Ummu Salamah. Ada hikmah dia.
Kita dapat tengok dah dari perwatakan Ummu Salamah dan isteri Nabi yang lain berdasarkan hadis-hadis sebelum pada ni. Ummu Salamah dia ada karakter dia yang tersendiri. Dia bijaknya daripada orang lain kan. Nabi bercakap dengan dia pun bahasa ilmiah. Dan ini hikmah yang besar. Apabila dia dapat ikut Nabi dalam musafir itu. Kita tahu juga dalam hadis sebelum pada ni yang kita mengaji, Nabi setiap kali musafir, Nabi bawa isteri, seorang ataupun dua orang. Bagaimana mereka terpilih itu dengan cara cabut undi kan. Bukan dia ada gila cabut undi. Yang ni rezeki takdir Allah SWT. Ummu Salamah yang ikut, tepatlah dia. Kalau ada isteri lain yang ikut belum tentu lagi jadi macam ni. Ini takdir Allah SWT. Ummu Salamah yang ikut Nabi dalam kemah, dia ada. Nabi masuk ke dalam kemah tu, Nabi jumpa Ummu Salamah ni sebagai seorang suami, seorang lelaki. Dia pun fadzakara laha ma laqiya minan nas. Dia pun mengadulah, berkongsilah, sebutlah kat isteri apa yang baginda hadapi. Nabi tak sebut tentang apa yang berlaku perjanjian tu. Padahal tu benda besar lagi. Ummu Salamah duduk dalam kemah, tak tahu, boleh kata tak tahulah berperkembangan sangat. Di luar sana ada sahabat Nabi, kemudian di sebelah sana, di tengah-tengah lagi ada orang kata tempat berunding kan, antara Nabi dengan wakil pihak Quraisy. Nabi balik masuk dalam kemah. Nabi cerita yang Nabi tengah alami pada masa itu ialah apa yang sahabat Nabi buat lah. Mereka tak dengar, tak ikut arahan Nabi. Tuan-tuan boleh bayar perasaan luahan Nabi. Nabi terasa sedih, terasa galat sangat tuan-tuan. Yang tu yang Nabi sebutkan kepada Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah. Kat sini akan menunjukkan kebijaksanaan Ummu Salamah. Ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik? Wahai Nabi Allah, wahai abang nak orang buat macam tu? Yang ni Masya Allah, saya cuba cari riwayat yang lain, tak jumpa dialog lain yang Ummu Salamah disebut dalam peristiwa itu. Yang ini sahaja. Maksudnya saya membayangkan boleh jadi ada dialog lain. Kalau kita lah kadang keadaan seumpama ni, suami atau isteri mengadu kat kita pun mengadu kat isteri kita, secara umum lah, apabila berlaku hal seumpama ni, ada orang buat khianat apa kat kita, boleh jadi yang kita mengadu tu, dia mengulas, dia marah kan. Betul lah, tak patut ni. Tapi itu tidak berlaku oleh Ummu Salamah atas kebiasaan dia. Dia tengok, betul Nabi mengadu, Allah sahabat tak nak ni. Lalu dia pergi pada solution kan, penyelesaian terus. Atuhibbu dhalik? Abang nak tak orang buat macam tu? Nak orang selesai ni. Sebab tak boleh buat apa dah. Kalau macam tu, ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimah hatta tanhara budnak wa tad'u haliqaka fayahliqak. Gini abang keluar je. Abang jangan cakap sepatah pun dengan siapa-siapa pun. Abang pergi sembelih haiwan korban, kemudian abang panggil tukang cukur rambut. Abang buat tu je. Tuan-tuan. Fa kharaja, Nabi pun keluar. Falam yukallim ahadan minhum, Nabi tak cakap dengan siapa pun, hatta fa'ala dhalik, sehingga Nabi buat betul yang tadi. Nabi sembelih haiwan korban, nahara budnahu wa da'a khaliqahu fahalaqahu. Nabi panggil sahabat yang tukang cukur rambut. Kalau tuan-tuan tanya siapa, saya tak dapat jawab, tak ingat nak cari siapa sahabat Nabi cukur rambut Nabi ni. Dan ni apabila Nabi buat begitu, falamma ra'aw dhalika qamu fanaharu. Apabila sahabat Nabi yang lain tengok Nabi buat macam tu, Nabi tak bercakap, Nabi buat seorang ni, barulah pakat bangkit semua, pakat sembelih korban masing-masing, kemudian pakat cukur rambut. Yang bukanlah kelakar, tapi keadaan tu begitu sekali. Kata Sayyidina Umar, wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'da hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'da ghamma. Sehingga kan ada sebahagian mereka masa dia cukur rambut kawan dia kan, hampir nak bunuh kawan dia tu. Ghamma, kerana sedih sangat. Macam mana ni? Tuan bayangkan cukur masa tu ada mesin cukur rambut, pisau kan, tertoreh kepala kawan tu, tertoreh kalau berdarah. Itu maksud dia, bahasa sampai hampir membunuh saudara dia. Duduk sedih sangat ni, rak tertoreh, marah ke macam geram macam mana kan. Allah, ini yang berlaku. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Imam Bukhari letak dalam kitab persyaratan dalam bab syarat-syarat dalam jihad dan perdamaian dengan kafir harbi. Ini hadisnya tuan-tuan rahmati Allah.
Saya nak kembangkan lagi untuk kita menjiwai peristiwa ini supaya tidak berlaku salah faham. Kalau tuan-tuan ada rasa kemusykilan ke, boleh tanya kemudian. Ada beberapa kita mungkin kata kemusykilan ataupun rasa ya ke ni. Pertama, kita kata takkanlah Nabi sebut dia buntu kan, takkan cepat sangat Nabi begini terus, tak ni kan, dapat idea daripada isteri baru buat. Tak. Kalau kita baca sebut dia hadis panjang, kalau kita tahu ikut daripada awal peristiwa yang berlaku tu, kita kata patutlah Nabi duduk orang kata uruskan hal itu lama, berunding dengan orang apa semua ni sampai tahap benda simple. Tapi begitu kita apabila kita duduk dalam satu masalah kan, benda simple je, duduk dalam masalah kita tak nampak benda tu, sehingga kan kita bercakap dengan orang lain komen, betul juga kan. Begitu. Kadang-kadang kita cakap dengan anak saya lah, tak tahu orang lain. Kita ada satu orang, kita saja meluahkan anak gini, anak cakap apa ni, betul juga, aku tak terfikir. Begitu, itu sifat manusiawi kan. Sebagai suami lagilah banyak. Saya cakap, kita duk fikir, saja sebut dengan isteri pun kata, abang gini-gini. Oh betul, cerdik lah bini aku ni. Begitu. Kita tak terfikir sebab kita duduk dalam masalah itu. Banding orang yang di luar, dia nampaklah keadaan itu. Itu yang berlaku, tuan-tuan rahmat Allah. Dari sudut yang lain, melihat ini memperlihatkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan seorang suami yang ego kan, suami yang besar diri, apa saja yang keluar dari mulut isteri dia tak nak terima. Tidak begitu. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini kalau kita baca syarah Fathul Bari dan lain-lain, juga disebut dari sudut tadi hubungan suami isteri. Di hadis ini menunjukkan fadilah atau kelebihan bermesyuarat. Antara hadis ini Nabi sebut pada isteri dia kan, Nabi tak sebut pun Nabi kata apa nak macam mana, tak, Nabi luahkan sahaja. Itu termasuk kita bermesyuarat juga. Kemudian yang menariknya, ulama bincang, saya buat catatan kat sini, apa hukum kita sebagai suami, ketua keluarga, apa hukum kita minta pandangan orang lebih bawah daripada kita, isteri kita, anak kita ke, apa hukum dia tuan? Hukum ni tak wajib. Memang tak wajib lah. Bukan asal dia kena wajib minta pandangan isteri, tidak wajib. Tetapi digalakkan. Ini termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka dengan secara ma'ruf. Termasuk bergaul laki suami isteri, iaitu kita berbincang, mendengar pandangannya, ada ketika kita menerima pandangan dia. Ini secara umum, tuan-tuan. Yang berikutnya, Imam Muhammad berkata, dalam hadis ini juga menjadi dalil kepada jawaz musyawaratul mar'ah al-fadilah. Harusnya melibatkan seorang wanita yang tertentu, yang ada kelebihan dalam mesyuarat. Ini kita Malaysia, kita rasa tak ada isu sangat. Kita biasa, keterbukaan kita rakyat Malaysia begitu, tak banding dengan orang Arab dan sebagainya. Perempuan ada terlibat dalam mesyuarat kan, dalam tempat kerja, itu biasa. Tapi mungkin satu ketika dulu zaman orang Arab sendiri, mereka benda ni payah ni nak ada pergaulan perempuan. Tapi hadis ini seolah-olah membuka satu, orang kata satu keterbukaan di hati. Boleh untuk kamu libatkan wanita dalam mesyuarat, iaitu mana-mana wanita al-fadilah, yang ada kelebihan lah, yang ada authority, yang ada kelayakan, kepakaran dalam satu bidang. Itu isyarat daripada hadis ini. Menariknya satu lagi, tuan-tuan rahmati Allah, ini yang tadabbur saya apabila baca mari terlintas tentang secara tersirat tentang ayat dalam Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kalaulah saya sebut begini, kalaulah ada suami, ini bukan kita cakap tuan-tuan, secara umum kita mengambil istifadah daripada perbincangan kita. Kalau ada seorang lelaki ataupun suami yang dia jenis tak nak dengar langsung kata isteri, tak terima langsung pandangan, dan memang begitu secara psikologi begini, tuan-tuan. Kenapa ada kes
Orang lelaki suami ni dia tak nak dengar kata isteri. Bukan sebab dia lelaki, bukan sebab itu tuan-tuan. Rupanya sebab secara psikologi dia, apabila orang tu dia meletakkan diri dia tu lebih tinggi, lebih hebat daripada orang bawahan, dia ada kecenderungan untuk tak terima pandangan orang bawah tu. Itu je. Jadi hal ini sama juga perempuan pun. Ada orang perempuan yang kerjaya dia lebih tinggi daripada suami dia. Itu berlaku hal yang sama lah juganya. Jadi dia bukan sebab suami memang perangai dia ego. Tak, bukan tu tuan-tuan. Bukan sebab kita lelaki, isteri tu perempuan, tak. Sebab status itu. Sama juga di tempat kerja pun begitulah. Apabila ada bos, ketua jabatan yang ada perangai begitulah. Kita ni pun ni, ataupun yang dia merasa dia lebih senior daripada junior, itu pun berlaku. Saya berdepan dengan ini. Mula-mula masuk kerja, kita junior lah, kita bukan kata kita pandai, tapi kita ada idea kan. Tapi apabila cakap ni, orang lebih senior, dia terasa, kau siapa dia ni? Terasalah orang tu saya. Itu tuan-tuan. Baik, kembali pada kita ni. Andai ada, saya nak sebut, andai ada suami yang dia tak nak dengar kata isteri, dia tak terbuka untuk terima pandangan isteri kan, dia lebih teruk daripada Fir'aun. Lebih teruk daripada Fir'aun. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah sebut tentang kisah Fir'aun dengan isteri dia. Secara tersiratnya hal ini, tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 9, pada cerita yang Fir'aun nak bunuh. 1 tahun dia kempen, dia buat dasar, dia bunuh anak lelaki yang lahir tahun tu kan. Semua anak lelaki dia bunuh. Lalu tahun tu juga Nabi Musa dilahirkan. Mak dia buat apa? Mak dia lepaskan ke sungai kan. Dan diambil oleh isteri kan, oleh isteri Fir'aun. Apa Allah abadikan kata-kata itu. Tu kita sebut. Saya terfikir Allah lagi membuatkan kita kata setiap kisah Al-Quran itu dia bukan saja-saja, bukan dialog tu sekali lalu tu, tak. Dia untuk kita renung, dan ada isyarat di situ. Kat sini kali ini saya dapat yang ni tuan-tuan. Apabila kita baca ayat tu, surah Al-Qasas ayat 9, apa Allah sebut? Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainun li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Itu dialog dia. Berkata isteri Fir'aun, qurratu 'ainun li wa lak. Alah, budak ni comelnya, indah mata memandang, qurratu, penyejuk mata kita berdua bang. Itu kata isteri Fir'aun, qurratu 'ain li walak. Seronoknya tengok muka comel budak ni. Comel tak bang? Begitulah Asyam kata kepada Fir'aun, la taqtuluhu, bang janganlah bunuh dia. Boleh mudah-mudahan kita bela dia berguna untuk kita nanti, kita jadikan dia sebagai anak angkat. Ini idea, cadangan yang disebut oleh isteri Fir'aun. Fir'aun terima ke tak tuan-tuan? Terima lah. Kita tahu hakikat dia terima. Itu Fir'aun. Kita tahu sekeras-keras Fir'aun, ada terima idea isteri. Jadi kalau ada kita, kaum suami yang ego, kita sebutlah ego, yang akan kepala tak dengar, kita teruk lagi dari Fir'aun lah. Itu saya nak kata secara umum je tuan-tuan. Baik, itu cerita kita. Satu sudut ini. Sudut yang kedua, saya nak bawa kita memahami peristiwa Hudaibiyah ini, supaya tidak berlaku salah faham kita terhadap sikap para sahabat Nabi SAW. Kenapa sahabat Nabi bersikap begitu? Dan kenapa Sayyidina Umar, apa benda yang dikata kepada Nabi sampai dia menyesal itu tuan-tuan? Yang ni kita kena baca semula hadis ini secara penuh, bukan penuh jugalah, kita ambil bahagian dia. Saya dah sempat ambil tadi dari Al-Bukhari. Saya ambil pada bahagian di hujung, bukan di hujung, di sebelum pada hadis yang kita baca ni ada perenggan atas pada itu. Sebelum pada itu kita sebut apa yang berlaku, tuan-tuan, memahami latar belakang sahabat Nabi yang mengikuti umrah Nabi ketika itu. Kebanyakannya sahabat Muhajirin. Kampung asal mereka Mekah. 5 dan 6 tahun tuan-tuan terusir dari Mekah, duduk di tempat orang Madinah. Tiba ni mari tahun dapat balik kampung. Allah, seronok tuan-tuan. Tinggal anak, tinggal keluarga, tinggal kampung halaman, seronok sangat. Tiba tu sampai dekat Hudaibiyah dalam
1-2 kilo nak masuk tanah suci, nak masuk ke Mekah, tak boleh masuk. Apa perasaan tuan? Gelepar dah. Kalau kita depan dodeh-dodeh nak masuk tak boleh. Itu perasaan. Tambah pula Nabi SAW sebut kita akan, Nabi kata bermimpi bercukur rambut. Mana membayangkan ni jadilah umrah ni. Tiba tak jadi tuan-tuan. Tak jadi, itu yang berlaku, disekatnya sebagainya. Kemudian buat pula perjanjian yang berat sebelah. Mari berapa kali wakil Quraisy berunding dengan Nabi tak jadi, sampailah kepada wakil yang terakhir ini, Suhail, itu pun keras juga, tapi selesailah. Antara syarat-syarat perjanjian itu, kita perjanjian tidak adil. Antaranya dah sampai dekat dah tahun ni kan, tak boleh. Tahun ni tak boleh masuk tahun depan. Tu pun 3 hari saja. Tahun depan masuk umrah qadha memang 3 hari betul tuan-tuan. Nabi minta SQ lebih tak bagi tuan-tuan. Antara syarat lagi, mana-mana orang kami ni syarat yang ditetapkan oleh Quraisy. Mana-mana orang kami yang lari kepada kamu, lari pergi ke Madinah hijrah ni, kena pulangkan balik. Dan mana-mana orang kamu tak ada pun, mana-mana orang kamu yang lari dari Madinah ke Mekah duduk bersama kami tak wajib pulangkan. Kononnya sama level hal, tidaklah kan, tak berlaku. Itu syarat-syarat, dan syarat itu belum di orang kata termata setuju lagi. Berlaku satu peristiwa tuan-tuan. Kata Umar, fabainama hum kadzalik, ketika duk berunding isi perjanjian itu, id dakhala Abu Jandal bin Suhail bin Amru yarsufu fi quyudihi. Tiba-tiba muncul, datang seorang sahabat ni, nama dia Abu Jandal. Ni sahabat Nabi yang sangat kesian tuan-tuan. Keadaan sahabat macam-macam lah. Ni sahabat Nabi Abu Jandal ni datang dalam keadaan dia duk bawa, duk erit lagi rantai belenggu dia. Dia kena kurung tuan. Kena kurung, kena seksa, kena rantai dia. Dia melepaskan diri. Kata Umar, wa qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina adhhuril muslimin. Dia masa tu meloloskan diri, keluar dari sebelah bawah Mekah, jalan tahu, bagi dapat tahu rombongan Nabi, rombongan sahabat Nabi di Hudaybiyah datang sini, dan orang kata melemparkan dirinya di antara khalayak orang Islam. Ada tunjuk Allah ni dia keadaan dia. Perjanjian belum dimeterai lagi tuan-tuan. Terus ada ni. Lalu faqala Suhail, ketua perunding Quraisy, dia pun kata, hadza ya Muhammad awwalu ma uqadhika alaihi an turaddahu ilayya. Muhammad, ni orang pertama yang awak kena pulangkan semula kepada kami. Perjanjian belum lagi, tak ada tangan lagi. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqdhil kitab ba'd. Kita tak tantangan lagi ni. Baru duk set syarat-syarat, belum mutamat lagi ni, kata Nabi. Suhaib pun berkata, fa wallahi idzan lam usalihaka ala syai'in aban. Kalau kau tak nak, tak ada, atau batal, kita tak berjanji, tak ada perjanjian langsung. Baik. Nabi minta lagi tuan-tuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajizhu li, boleh tak excuse, atau kecualikanlah dia seorang ni. Sebab depan mata tuan-tuan sahabat ni. Kata Sahal, ma ana bimujizihi lak, bala faf'al. Ni bunyi lagi Nabi, tolonglah ni seorang ni, gini. Terus kawan tu berkerah juga kan. Baik. Apabila memang tak ada cara dah, tak ada ni dah, memang berkeras sangat wakil Quraisy ini, Nabi pun tak ada ni, dan Abu Jandal pun tahu, dapat tahu Nabi pun tak ada nak buat apa. Dia pun kata, qala Abu Jandal, ma'syaral muslimin, wahai sekalian muslimin, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu muslima. Sampai hati kamu nak pulangkan aku balik kepada musyrikin, aku datang dalam sebagai orang beriman. Ala taraun ma qad laqitu, kamu tak tengok ke apa aku kena ni, apa kena keadaan dia, diseksa, dirantai lagi. Kata Umar, wa kana qad udhiba azaban syadidan fillah. Dia masa tu diseksa, dihukum dengan azab, dengan siksaan yang berat demi Allah, kerana Allah, sebab dia beriman. Ini Abu Jandal tuan-tuan. Baik. Apa kesudahan dia? Tetaplah Nabi nak ikat perjanjian itu, jadi yang ni paksalah Nabi ni. Adakah Nabi
kering hati buat tak cara orang kata for a greater good, demi matlamat yang lebih besar yang kita korbankan. Adakah itu tak? Nabi habis unding tuan-tuan. Nabi habis unding, habis cara, dan Nabi buat ini kali dapat wahyu memang pun dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, kamu kena bagi jadi juga perjanjian itu, maka tak boleh buat apalah tuan-tuan. Abu Jandal memang lepas pada tu ditangkap oleh kumpulan Quraisy tu, dibawa lari. Dan nanti dia sekali lagi lepaskan diri kat tuan. Lepaskan diri, itu kisah dia lah. Dia lepaskan diri sekali lagi, dia bukan dia seorang, dia dengan beberapa orang sahabat Nabi nanti yang pada tempoh perjanjian itu tak dapat nak masuk Madinah kan, Nabi tak boleh terima dia. Dia buat satu penempatan. Nah, yang kita tahu kisah dia nanti. Sampai tempat kita akan bincang. Dia buat satu penempatan dan dia jadi satu kata kuasa pengacau lah, third force yang kacau kafilah Quraisy untuk ini, Abu Jandal. Dan dia meninggal dalam, kita sebut dalam buangan, meninggal di tempat orang. Ni Abu Jandal tuan-tuan. Kembali kepada ketika di Hudaybiyah itu, apabila Abu Jandal sebut macam tu, Nabi pun tak boleh buat apa. Kat sini datang Sayyidina Umar tuan-tuan, peranan Sayyidina Umar, yang kita akan tahu apa kata-kata dia. Faqala Umar ibn al-Khattab fa ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok keadaan tu, aku begitu, boleh kata dia tak tahan lah. Aku terus jumpa Nabi. Wallahu alam tuan-tuan. Saya duk cuba cari maklumat riwayat Sayyidina Umar ni, dia ada tak masa perjanjian tu? Nampak macam dia tidak ada. Nabi tak libatkan dia untuk duduk di meja rundingan. Nabi ada, Sayyidina Abu Bakar ada. Dia mungkin tak ada. Mungkin Nabi tak libatkan dia, tahu keadaan dia boleh jadi ni. Dia boleh jadi dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Nabi Allah. Aku pergi jumpa Rasulullah. Aku berkata, fa qultu, alasta nabiyallahi haqqan? Bukankah Tuhan Nabi Allah yang benar? Seolah-olah kita kalau kita biadab Umar ni macam petikai ke Nabi ke kan? Tentu faham situasi Sayyidina Umar. Alasta nabiyallahi haqqan? Betul ke? Bukankah awak Tuhan Nabi Allah yang benar? Nabi kata, bala, iyalah. Dia kata lagi, qultu, aku pun kata lagi, alasna 'alal haqq wa 'aduwuna 'alal batil? Bukankah kita atas kebenaran, musuh kita atas kebatilan? Nabi kata, bala, betul. Soalan ni menekan tuan-tuan, menekan. Kita tekan orang atasan begitulah. Lalu kata Sayyidina Umar, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan? Kalau macam tu, kenapa kita biarkan diri kita lemah, diri kita di pihak bawah, dihina dalam hal ini? Dah kata engkau Nabi yang benar, perjuangan kita betul, kenapa kita mengalah? Kenapa kita ni? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni Rasulullah, aku ni Rasulullah, utusan Allah. Walastu a'sihi, aku tidak mengingkarinya. Kat sini menjadi syarat bahawa apa yang Nabi buat itu, memeterai perjanjian itu bukan atas strategi politik manusia, fikiran Nabi semata-mata, tapi datang dengan perintah Allah SWT supaya jadi perjanjian itu. Satu Nabi kata, walastu a'sihi, aku tak boleh engkari dia. Maknanya ini wahyu Allah SWT. Wa huwa nasiri, dan Allah dia tetap akan jadi penolongku. Nampak sekarang ni macam kita terkapai-kapai, tapi Nabi yakin Allah tetap menolong kita. Sayyidina Umar dengar penjelasan Nabi itu, dia tak puas hati lagi tuan-tuan. Dia kata, awalaisa kunta tuhaddithna anna sanatil bait fa natufu bihi? Bukankah sebelum ni Tuhan juga kata kita akan umrah, datang ke Kaabah, kita akan tawaf di situ? Nabi kata, betul. Sebab sebelum itu Nabi mimpi kan, bagaimana nak berlaku perjanjian umrah tu, Nabi mimpi. Esok tu Nabi cerita, aku mimpi, aku nampak aku bercukur rambut ni. Terus bincang, maknanya kita ini syarat Allah suruh kita pergi buat umrah lah. Tu yang pergi tu tuan-tuan. Baik. Qal, bala, betul. Fa akhbartuka anna na'ti al-'am, kata Sayyidina Umar. Dan Tuhan juga bagi tahu kita akan pergi hari tahun ni juga. Nabi kata, la, aku tak kata tahun ni. Kemudian fa innaka atihi wa mutawifun bihi, ada lagi lah. Sayyidina Umar duk meluahkan lagi lah. Bila kata, tak, betul. Aku kata kita akan tawaf, kita akan mengunjungi Baitullah, tapi aku tak kata tahun ni. Cuma kita bertindak rasa mungkin tahun ni kan. Rupanya bukan tahun ni, tak tahu. Tu Nabi kata, tak, aku tak kata.
Sayyidina Umar pun meluahkan lagi, Nabi tak cakap apalah. Sayyidina Umar, tuan-tuan kenal Sayyidina Umar macam mana dia? Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Abu Bakar. Fa'ataitu Abu Bakar, aku pergi jumpa Abu Bakar, faqultu, aku pun kata sama apa yang dikata kepada Nabi. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alaysa hadha nabi Allah ya haqqa? Bukankah ni Nabi Allah yang benar? Saya baca ayat ni, Allah marah sangat Sayyidina Umar ni. Nabi ada ketika, saya bayangkan Nabi ada ketika itu. Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia tidak pergi jauh daripada Nabi duduk situ. Tuan-tuan bayang, Nabi ada, Abu Bakar ada, dia boleh kata kat Abu Bakar, Bakar, bukankah bukankah dia Nabi Allah yang benar? Oh, terasa kan? Ni Sayyidina Umar keadaan dia tu. Nabi Allah yang benar. Kata Umar, kata Abu Bakar, bala, betul. Betul lah tu. Kata Umar lagi, alasna 'alal haqq wa 'aduna 'alal batil? Bukankah kita atas kebenaran, musuh kita atas kebatilan? Qala bala. Abu Bakar kata betul. Qultu falima nu'ti ad-daniyya fi dinina idzan? Kalau macam tu kenapa kita menyerah? Kita mengalah. Qal, Abu Bakar pun kata, tuan, boleh tahan Abu Bakar ni. Ayyuhar rajul. Hei saudara. Hei saudara, itulah. Innahu la Rasulullah ya haqqa. Dia yang orang kata itu Rasulullah sebenar-benarnya. Walaysa ya'si rabbah, dia tak akan mengingkari Tuhannya. Wa huwa nasiruh, dan Allah akan membelanya. Fastamsik bi gharzih, fa innahu wallahi innahu al-haq. Maka kita pegang, kita terima keputusan dia, yang dia tindakan tu. Allah, demi Allah, dia atas kebenaran, betul tindakan ni. Ini iman Sayyidina Abu Bakar, tuan. Tak ada nak lawan. Kita apatah lagi sahabat Nabi pada zaman itu pun, itu Siddiq yang Nabi buat, dia ni je, tak ada apa. Sayyidina Abu Bakar, Umar dia lain, tuan-tuan. Baik, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar duk sebut lagi gini-gini ni, habislah kat cerita sebenarnya. Lepas itulah kata Zuhri, qala Umar fa'amiltu lidzalika a'mala, disebabkan ketelanjuran aku yang pada hari itu, itulah yang aku bersedekah, berpuasa, solat untuk nak tebus balik kesalahanku. Dia tahu tu ketelanjuran dia. Itu tuan-tuan rahmat Allah, untuk kita memahami keadaan tu. Jadi kita tahu Sayyidina Umar bukannya dia perangai dia lah, dia outspoken begitu. Tapi kewajaran dia ada, dia sebagai manusia yang biasa, tak nampak apa yang berlaku. Memang depan-depan mata ni perjanjian tak adil, berat sebelah, tak nampak lagi hikmah ke depan. Nabi pun sendiri ikut arah Allah Ta'ala semata-mata. Jadi sebagaimana Sayyidina Umar sikapnya begitu, umumnya sahabat Nabi yang lain pun begitulah. Memang tak puas hati sangat-sangat tentang apa yang berlaku. Tak nampak percaturan ke depan lagi. Sebab itu apabila Nabi SAW minta mereka untuk sembelih, untuk ni, semua bukan nampak macam silent protest lah. Semua macam tak dengar, terlalu sedih. Bukan mereka ni mudah-mudah, suka-suka cepat membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Baik, itu hadisnya. Kemudian saya nak tambah satu lagi point, kemudian kita berhenti di sini. Sikap Sayyidina Umar yang tadi dia kata disebabkan perbuatanku itu aku pun buat amalan, tuan-tuan, iaitu sikap kita menebus kesilapan, ketelanjuran lalu dengan ibadah pada masa sekarang dan akan datang. Ini rupanya sikap, orang bertakwa, ini rupanya sikap orang beriman dan sikap ahli syurga. Mudah-mudahan ini menjadi prinsip kepada kita juga dalam hidup kita, tuan-tuan. Saya catatkan beberapa perkara. Pertama, Allah sebut sebahagian saja. Pertama, Allah sebut, tuan-tuan, antara senarai ahli syurga. Dalam Al-Quran banyak tempat Allah senaraikan ahli syurga, perangainya begini. Antaranya, tuan-tuan, rujuk surah Ar-Ra'du ayat 72. Ar-Ra'du 72. Sebelum itu ada yang Allah sebut tentang sifat ahli syurga, dan selepas itu juga di ayat 72 tu Allah sebut wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka, yakni ahli syurga, mereka yang menutup, yang menggantikan kesalahan, keburukan dengan kebaikan. Ini perangai ahli syurga. Kita lah mudah-mudahan, tuan-tuan. Allah tak sebut ahli syurga ni orang yang banyak buat baik, lebih daripada ni, tak.
Allah sebut sifat mereka orang yang menggantikan keburukan dengan kebaikan. Itu realiti tuan-tuan. Allah, dan kita lagi luaslah ruang dan peluang kita, Allah, kita lah syurga. Jadi andai berlaku dalam hidup kita ni ketelanjuran, kesilapan apa, dia patut menjadi pendesak, motivasi untuk kita buat kebaikan. Aku pernah buat satu kesilapan ni, Allah, aku qada, ibarat begitu, qada dengan kebaikan-kebaikan, sebab duk teringat yang tu. Sama juga Sayyidina Umar begitu, disebabkan satu ketelanjuran dia tu, yang tu dia buat satu, dia buat banyak amalan yang lain. Tuan-tuan, ayat yang lain Allah sebut dalam surah Hud ayat 114. Secara umum Allah sebut wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Bangkitlah untuk solat di hujung siang, di separuh, di sebahagian malam. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Apa daripada ayat ini, apa nak sebut, apakah motivasi yang Allah suruh kita bangun qiyamul lail, suruh kita banyakkan solat, kan? Tambahan bukan maksud okey buatlah solat ini untuk nak tambah gandakan pahala kamu. Allah tak sebut ayat begitu. Allah sebut sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kita buat baik itu motivasi kitanya contoh nak qada kesilapan kita yang lalu, nak tampung, nak kambus kesilapan yang lalu. Ini sikap, cara beramal orang-orang yang salih, insya-Allah. Dalam hadis yang lain juga Nabi nasihat secara khusus kepada sahabatnya, antara Abu Dzar. Abu Dzar berkata, ni hadis At-Tirmizi, Abu Dzar pernah berkata bahawa Nabi pernah berkata kepadanya, ittaqillah haitsuma kunt wattabi'il sayyi'atal hasanah tamhuha. Nabi pesan kat dia, takutlah pada Allah di mana saja engkau berada, wahai Abu Dzar, dan susulilah satu keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu. Itu pesan Nabi. Mana di samping Allah sebut takwa kepada Allah SWT di mana saja, sebagai manusia terlepas juga, terlupa juga, terlanjur juga, kan. Tapi apa tindakan selepas pada tu? Bila kita terlanjur tu, kata Nabi, susuli keburukan dengan kebaikan. Terlanjur buat Allah, kita ganti dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan, saya nak berhenti di sini sahaja. Ada soalan tak? Ini awal sikit. Jelas tak perbincangan kita? Kita apa? Mengompak, okey. Soalan ditanya, macam mana nak hapuskan perbuatan yang lama, kan? Itu umum, tapi contoh dia khusus, jawapan dia khusus lain pula. Contoh dia mengumpat orang, kan? Mengumpat orang tertentu, lalu macam mana, tuan-tuan? Secara umum tadi, apa saja kesilapan yang lalu kita buat, tuan-tuan, kita ganti dengan kebaikan yang seumpama dengan dia. Andai kata bab, tetapi khususnya dalam bab kalau melibatkan hak orang lain, tuan-tuan, dia ada tanggungjawab yang lain. Pertama, memulakan hak. Yang kedua, mohon maaf dengan dia. Mengumpat tu, itulah payah dia. Ibarat menabur bulu. Boleh kutip balik ke tak? Tu nasihat semua. Baik. Kalau tidak ada ruang payah nak mohon maaf apa semua tu, kita ganti dengan apa, tuan-tuan? Kita cakap kebaikan dia. Jadi kita doakan keampunan, kebaikan untuk dia. Orang pernah kita zalimi ataupun umpat itu secara khusus. Yang seumpama dengan itu, tuan-tuan. Contoh, ada ketelanjuran kita melengahkan solat atas sebab yang apa-apalah, Allah rasa main malas, mohon. Mari rasa tu kita ganti dengan mungkin solat sunat 2 rakaat, 4 rakaat lagi sebagai ganti. Allah, sebagai ini kesungguhan yang aku tunjukkan sebagai ganti ketelanjuranku. Begitu secara umum, tuan. Kena tengok, kalau kesalahan itu melibatkan hak orang lain, dia ada tanggungjawab yang lain. Minta maaf. Yang kedua, pulangkan hak. Dia tak boleh sekadar ganti begitu, tidak. Wallahu a'lam. Ada soalan lain berkaitan dengan sirah kita sebenarnya?
Hai, termasuk hutang betul lah. Hutang lagi lah. Kena pulangkan kepada ahli waris dia. Sebab itu dosa kita kena jelas tuan-tuan. Dosa ada berkaitan dengan hak Allah semata-mata, ada berkaitan dengan hak manusia. Apabila kita baca Al-Quran, baca hadis yang nampak motivasi Allah ni Maha Pengampun apa semua, kita berwuduk Allah ampunkan dosa, kita salat penghapus dosa, antara Jumaat ke Jumaat itu penghapus dosa, tuan-tuan. Itu hanya melibatkan dosa dengan Allah SWT semata-mata. Adapun dosa dengan manusia tak terlepas. Sehingga tadi berlaku pemulangan hak, berlaku kemaafan, tuan-tuan. Dan ini bahaya. Sebab ini kita sebut dosa berkaitan dengan manusia secara umumnya. Ada dosa berkaitan dengan manusia bersifat individu, curi duit orang tu ni. Ada juga bersifat tuan-tuan manusia tapi bersifat dengan harta awam. Ini dahsyat. Rasuah ini, rasuah, klaim palsu, gini-gini. Khutbah kita cerita pasal ini tadi kan. Kalau dia oleh Allah lagi rasa tu lagi sedap, tuan-tuan. Sebab apa? Saya melihat kita sudah sebut tentang hal ini berkali-kali. Ada kefahaman dalam masyarakat merasakan, okey, tak apalah aku ambil rasuah ke, ambil duit orang ke, ni, tapi nanti aku pergi haji, aku pergi umrah, apalah dosa? Tak apalah dosa. Ataupun yang banyak juga, tuan, taja madrasah, tahfiz budak gini, dengan niat yang menghapuskan dosa-dosa yang melibatkan hak manusia, itu tidak berlaku, tuan-tuan. Allah tidak ampunkan juga. Saya sebut beza antara dosa berkaitan hak Allah Ta'ala semata-mata dengan hak manusia, ada beza dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Saya? Kan? Termasuk dia tak buat juga. Walaupun dia full majority, barangkali dia tak dengar ke, dia memang keadaan orang masa tu sangat-sangat tenggelam dalam emosi tu. Termasuk saya kalau secara umum termasuk masuklah Sayyidina Abu Bakar lah, kan. Ataupun mungkin dia tidak ada ketika itu, kita tak keadaan dia. Sebab Ummu Salamah sudah tentu tidak terhalang. Dia tak, kalau Nabi sebut mesti dia buatlah sebab dia ni kan. Begitu, menarik soalan. Soalannya dia kan Nabi boleh baca ke atau Nabi tak boleh baca? Okey. Sampai Nabi wafat Nabi tak boleh baca. Menarik. Soalan tu saya nak kena pastikan semula, dan memang berlaku perbincangan. Pertama faktanya dalam perjanjian itu seolah Nabi tahu kan apabila nak tulis nama Nabi Muhammad Rasulullah bismillah kan. Kemudian orang tu kata kalau kami tahu kau Nabi, kami tak ni jangan. Seolah-olah Nabi boleh baca kan. Dan ini menjadi bukti atau dalil bagi pihak mengatakan Nabi SAW sebenarnya boleh membaca. Tapi ulama lain mengatakan tetap tak boleh membaca. Yang perbuatan itu orang kata ditakwil dengan cara yang lain lah. Begitu. Wallahu a'lam, saya tak nak jawab lagi Nabi tu ummi bagaimana boleh baca ke tak baca. Ala kulli hal, sebab dia halus. Perbincangan tu saya nak kena perhalusi semula sebab dia berkaitan dengan kemudian nak sebut Quran Nabi tulis ke tidak kan. Saya tak boleh jawab lagi sekarang. Allah Alam. Ada soalan lain? Ji sini jelas perbincangan kita hari ni. Sedap tu kuliah sebab dia mic tak tahu kita lagi. Saya umrah ada korban ke tak? Tak disunatkan lah. Disunatkan, tak ada, dia tidak termasuk dalam dalam syarat sah umrah, tidak. Mana? Dia buat, orang tempatan buat. Kita dari jauh kita taklah. Tapi standby lah duit untuk dam kalau apa. Itu memang maklum. Nabi bawa kambing dari Madinah lagi. Untuk tu. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini, tuan-tuan. Boleh? Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.